أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وحق قدره ومقداره بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم بارك لنا وسلمنا في رمضان يا أرحم الراحمين. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال. الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وقال حديث صحيح. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal mukaddimah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 yang bermaksud pada bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada umat manusia. Dan Al-Quran itulah sebagai petunjuk bagi setiap lapisan umat manusia. Dan Al-Quran itu juga adalah sebagai pembeda di antara hak dan yang batil, yakni di antara keburukan dan kebaikan, dosa dan pahala, syurga dan neraka. Dalam surat Al-Qadr ayat pertama dan ketiga yang bermaksud sesungguhnya akan diturunkan oleh Allah Ta'ala pada suatu malam nanti, malam Lailatul Qadar. Allah bertanya: wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu malam Lailatul Qadar? Allah tanya dan dia jawab dengan sendirinya: Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Malam Qadar itu malam lebih beribadah selama 1000 bulan. Artinya lebih kurang 83 tahun kita beramal untuk menghidupkan dengan tujuan untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Dengan solat yang kita laksanakan itu, Allah melipat gandakan sehingga 83 tahun nilainya di sisi Allah Ta'ala. Walaupun umur kita ini 20, 30, 40 dan 50 tahun, tetapi nilainya, ganjarannya di sisi Allah Ta'ala itu seperti 83 tahun kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW dan bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda: man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan, barang siapa yang bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban tulus, yakni ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kelebihannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah gugurkan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat sedang hadirin wal hadirat jamaah tarawih witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berada di 10 akhir Ramadan. Dan artinya Ramadan bakal meninggalkan kita tak lama lagi. Terasa sedih di hati, terasa pilu disebabkan Ramadan itu yang lalu cukup pantas. Ramadan tahun hadapan masih ada lagi, tapi yang kita takut, kita yang tak ada Ramadan tahun hadapan. Ramadan itu tetap ada, tapi yang takut tak ada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Sebab itu ada umat manusia
mereka melaksanakan Ramadan ini ala qadar. Bukan nak cari Lailatul Qadar, tapi ala qadar. Bahkan bukan mencari Lailatul Qadar, tapi mencari Lailatul Qamdar sebelah bangunan Maiz Kelam. Sebab apa mereka laksanakan sedemikian rupa? Disebabkan mereka mengatakan, tak apa Ustaz, Ramadan tahun hadapan masih ada lagi. Apa jaminan kita yang kita masih berkesempatan bertemu Ramadan akan datang? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada jaminan yang mana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah pada Ramadan akan datang. Kata ulama salaf mengatakan, tanamkan dalam hidup kita ini, andai kata ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupanku. Apabila kita beranggapan sedemikian, nescaya kita akan melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita akan meraihkan ibadah Ramadan ini sebaik-baik yang mungkin. Bahkan ada yang mengatakan pula, yang jenis kaki bola contohnya, dia kata, Ustaz, FIFA World Cup ni 4 tahun sekali, Ramadan ni setahun sekali. Dia kata, faham tak tu? Maknanya apa? Maknanya Ramadan tahun ni boleh buat lebih kurang saja, sebab Ramadan tahun hadapan dia buat sungguh-sungguh. Sebab tak nak sebutkan tadi, apa jaminan kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu Ramadan akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Saudara Ali karramallahu wajhah, ketika sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in terperasan akan Amirul Mu'minin Ali karramallahu wajhah apabila berada di hujung-hujung Ramadan. Sahabat terperasan, mengapa Amirul Mu'minin Sayyidina Ali karramallahu, yang ketika itu ketua negara, sebagai gubernur ataupun menteri besar lah contoh, sahabat terperasan Sayyidina Ali menangis 10 malam akhir Ramadan, sehingga kan mata Sayyidina Ali bengkak disebabkan menangis tadi. Lalu sahabat rasa pelik dan muskil, dia bertanya, ya Amirul Mu'minin Sayyidina Ali karramallahu, mengapa kami melihat kamu menangis sehingga bengkak matamu ya Ali? Kita pun bengkak juga mata kita. Sebab apa? Sebab tengok bola pukul 3 pagi. Kita pun bengkak juga mata kita. Sebab apa? Sebab menangis tak dapat cuti raya dibekukan, ya. Menangis sebab apa? Sebab tak dapat balik kampung giliran keluarga aku contohnya. Tapi Sayyidina Ali menangis sebab apa? Apabila ditanya oleh para sahabat, Sayyidina Ali kata, pertama, aku menangis kerana Ramadan nak meninggalkan kita semua. Lalu kenapa ya Ali? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku takut jika ada amalan aku di sepanjang Ramadan ini, ada satu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Cuba kalau kita, orang tegur kita, Bang Mat, Kak Mina jangan sia-sia pahala puasa Kak ni, sia-sia pahala puasa Kak ni 1 hari. Tak apa, dia kata, kalau satu je sia-sia, 30 hari puasa, ada 29 lagi, dia kata. Oh, hebat betul-betul. Tetapi Sayyidina Ali sangat menangis kerana dia mengatakan, aku takut kalau ada satu amalan aku, kalau ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Tanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, aku menangis kenapa? Yang kedua, aku menangis jika inilah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan aku, bagaimana untuk aku memperbaiki, bagaimana untuk aku memperbetulkan semula amalan yang cacat di sisi Allah Ta'ala pada Ramadan akan datang. Sebab aku tidak tahu adakah aku berkesempatan untuk bertemu Ramadan akan datang. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, subhanallah. Sebab itulah kalau kita lihat, mengapa Sayyidina Ali terfikir sehingga sedemikian cara apabila menjadikan qudwatul hasanah, contoh tauladan terbaik itu adalah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah kata Allah yang biasa kita dengar tak kala kita menyambut Maulid Nabi SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada satu contoh ikutan yang terbaik yang mesti kamu ikut, kata Allah Ta'ala, dan kamu selamat dunia selamat akhirat, yakni kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana para sahabat meniru gaya hidup sunnatul Rasul SAW. Sahabat melihat Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang maksum. Kita belum sampai tahap maksum lagi. Kalau maksum tu mungkin lain. Orang Kelantan dah panggil maksum, makcik sum. Nak kata kita maksum ni belum tahu lagi, tuan-tuan perempuan. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan perempuan, sepatutnya Allah menguji kita sabar. Tapi CDM 25 tak sabar, tuan-tuan. Tidak melangkung mesti lock.
Oh, ni zaman orang rakam-rakam. Malam ni pun dia rakam dengan main. Oh. Ni zaman orang rakam-rakam. Orang kafir melihat akan akhlak umat Islam. Waktu semalam tuan-tuan ketika anda berada di mahkamah semalam sebagai penguasa hati semalam, ada kes. Tak kena nak balik tuan-tuan di rahmat Allah, ada seorang budak perempuan. Anak tengok dah pukul 6 dia tak balik lagi. Nek berhenti dah tanya pasal budak perempuan tu, berhenti tanya tu. Kalau budak lelaki tak maaf lah. Tanya kat dia pasal apa dia tak balik, dia pukul 6 dah. Dia kata tak ada taksi lah ustaz. Buat apa yang tak ada taksi? Tadi banyak tadi yang kata. Saya dah tanya kat pakcik taksi tu tapi dia tak nak hantar. Dia kata jalan yang saya nak pergi tu jam, dia kata. Walhal tuan-tuan dan puan-puan, pakcik taksi ni Melayu Islam. Budak perempuan Melayu Islam. Mu tengok jam pukul 6. Takkan mu tak fikir budak perempuan nak buka puasa? Tiba-tiba anak kata insyaAllah adalah kejap lagi. Anak kata taksi tu tunggulah sabar. Anak kata anak pun masuk kereta tuan-tuan. Anak kata apa, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah urusan budak ni ya Allah, nak balik rumah ya Allah. Tak sampai 2-3 minit tuan-tuan datang tu taksi India. Ada pun turun kereta, temankan dia pergi ke taksi tu. Lalu dia buka pintu. Dia kata uncle, saya nak pergi KTM section 19, boleh tu? Oh saya sana jam lah. Tapi tak apalah, saya hantar jugalah, kesian you nanti mau buka puasa bukan? Tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir lebih mengerti, orang kafir lebih memahami pula tuan-tuan dan puan-puan. Yang orang yang mengaku Islam pula boleh biarkan tuan-tuan dan puan-puan Allah. Hari tuan-tuan dan puan-puan, betul Ramadan ni bulan ujian, Ramadan ni bulan peperiksaan, bulan imtihan. Saya tak nak sebut kesan Ramadan ni bukan ketika ini tuan-tuan dan puan-puan. Masa ini orang semua berjaya. Masa ini orang semua etak tuan-tuan dan puan-puan. Masa ini orang bersedekah, berinfak. Masa ini orang menghias dengan berbagai amal ibadah dalam kehidupan, bertadarus Al-Quran. Kesannya bukan ketika ini. Bila mana kita mengambil peperiksaan di sekolah, di college, di universiti, bila keputusannya? Keputusan mungkin selepas sebulan, selepas 2 bulan. Kalau ambil SPM mungkin selepas 3 bulan. Begitu juga ujian peperiksaan di madrasah Ramadan. Bila keputusannya? Keputusannya ialah, kesannya ialah berjaya atau tidak, gagal atau sebaliknya. Kesannya apabila Ramadan meninggalkan dia nanti. Apa artinya? Nak lihat amalan di bulan Ramadan itu adakah masih istiqamah. Walaupun Ramadan boleh bertadarus 1 malam 1 juzuk contohnya. Tidak semestinya apabila habis Ramadan dia kena tadarus, dia kena baca Quran 1 juzuk juga. Tidak. Artinya ialah walau Ramadan dapat 1 juzuk, Ramadan mungkin dapat 10 ayat. Artinya dia tetap baca, dipanggil istiqamah, mana berterusan. Itu artinya bulan Ramadan dia rajin pergi surau, pergi masjid, rajin berjemaah subuh sampai Isya. Kesan Ramadan apabila Ramadan meninggalkan, adakah dia masih lagi berterusan berjemaah di surau masjid? Adakah dia masih lagi berterusan membaca Al-Quran? Adakah dia masih lagi berterusan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah dia masih berterusan istiqamah, berinfak, bersedekah fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah Ramadan, kalau Ramadan ini dia hormat Ramadan, dia bertudung, dia berbaju kurung, tak pakai baju ketat, seluar ketat. Apabila Ramadan, adakah dia masih bertudung atau masih atau merubah pakai semula baju ketat, seluar ketat? Itu bermakna Ramadan dia gagal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab itulah kita berada di 10 akhir Ramadan ni, muslimin muslimat, maka kita gunakan kesempatan ini sebaik-baik yang mungkin. Kerana fasa yang pertama Ramadan, 10 yang pertama Ramadan, fasa yang kedua, 10 yang kedua Ramadan, kita mungkin buat lebih kurang saja. Nah, kita rebutlah 10 akhir ini tuan-tuan yang diberikan oleh Allah dan berbagai kelebihan, antaranya malam Al-Qadar. Ketika ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah malam Al-Qadar itu, kata Nabi SAW hadis, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Bila malam yang betul diturunkan oleh Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Bila mana Nabi sebut 5 malam tersebut dipanggil malam ganjil? Sebab itu Nabi SAW mengarahkan kita, menyuruh kita menghidupkan di 10 akhir Ramadan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi malamnya tuan-tuan dan puan-puan kita di Malaysia, makin hujung Ramadan, makin maju ke hadapan jemaahnya. Makin maju ke hadapan.
Apa arti makin maju? Makin ke depan, makin surut, makin surut. Kalau air laut makin surut, mampu ikan tetap apa? Tak makan ikan lagi tu tuan-tuan. Tapi jemaah makin ujung, makin surut. Kemana mereka? Mereka bertarawih di pasar raya tuan. Oh ya, agak-agak tuan-tuan masjid Sungai Kelang tu dengan bazar depan masjid tu malah diramai. Agak-agak tuan-tuan. Betul nak sebut tazkirah Zuhur dekat masjid Gerada tepi sungai tu. Anda sebut agak-agak bazar raya tu lebih ramai ke ataupun masjid lebih ramai? Tak bandingkan malam pertama, kedua, ketiga hari itu. Mungkin malam pertama, kedua, ketiga tak terkira jemaahnya mungkin 10 saf tuan-tuan. Kenapa sekarang jemaah makin berkurang? Bukan 10 saf, lesap tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana mereka? Mereka dah mula ke bazar, semangat tarawih dah mula hilang, semangat Ramadan dah luput tuan-tuan. Masing-masing dah fikir apa? Selamat hari raya. Dah fikir raya tuan-tuan. Ya, sedangkan Allahu Akbar kabira tuan-tuan pada rahmatillah Allah. Yang lebih malang yang awal-awal buat sampai 20 kalau tak ada masalah. Tapi lah tuan tak ada masalah pun buat 8 tuan-tuan. Pasal apa nak pergi bazar raya tuan-tuan? Padahal takkan lari bazar dikejar tuan-tuan. Tapak bazar tu tetap tuan-tuan pada rahmatillah. 2-3 pagi baru tutup. Tarawih 1 jam tak sanggup tunggu tuan-tuan. Bola 2 jam sanggup tunggu sampai habis. Tapi tarawih tak habis, tak tunggu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tuan-tuan orang Mongolia. Allahu Akbar kabira tuan-tuan. Apa sebab tuan-tuan? Adakah masalah luaran? Tidak. Sudah masalah hati. Penyakit mim atau M itu masih melekat dalam kehidupan kita tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bahkan yang lebih malang tuan-tuan, bukan buat 20, bukan buat 8, dah langsung tak buat tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata Nabi, kam min sa'imun illa al-ju'ul atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, kata apa yang mereka dapat daripada puasa mereka, kata Nabi, illa al-ju'ul atash. Mereka hanya dapat tahan makan dan minum semata-mata tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itulah muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu ini kita masih lagi memperingati peristiwa Badar Al-Kubra tuan-tuan dan puan. Lepas tu bila ada saudara kita hari yang dipedil oleh tentera Israel Yahudi laknatullahi alaihi. Jangan kita lupakan peristiwa peperangan Badar Kubra tuan-tuan. Lepas tu yakinlah mereka akan memberikan kemenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tuan-tuan antaranya 2 benda yang kita boleh buat. Nak pergi sana berperang mungkin macam belum berani lagi, macam je lah. Cuba tengok muka boleh tak? Dibagi tiket free pun nanti ada kata. Cuba bagi tiket free pergi ke Amsterdam tuan-tuan. Takkan pergi lagi dah. Dah jatuh lah. Ya. Ada yang disedih tuan-tuan. Salah seorang ada jiran anak, ada yang penuh kat rumah dia tu. Ya. Jiran anak tuan-tuan, dah lama tak jumpa, dia pun dah pindah. Tapi dengan beritahu pada dalam kapal terbang tersebut. Ada anak sepatutnya ke Amsterdam tuan-tuan. Tapi Masya Allah tuan-tuan, umur tu panjang lagi ya. Oh tuan-tuan, baik. Ini tuan-tuan dirahmati Allah. Saudara, adakah Islam akan kalah tidak? Bagaimana 313 tentera Badar nak lawan tentera kufar 1000 lebih ketika itu tuan-tuan. Bagaimana mereka boleh menang? Akhirnya disebut keimanan mereka yang tentang, keimanan mereka yang mantap tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah berikan pertolongan, antaranya berbentuk tentera malaikat daripada langit turun ke bumi, membantu mereka tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Sebab itulah walaupun hebatnya peralatan tentera-tentera Yahudi laknatullahi alaihi tuan-tuan, walaupun tentera Islam serba kekurangan, tapi bagaimana mereka ni hebat disebabkan jihad dalaman mereka, hati mereka itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu mereka hebat luaran, dalaman mereka lemah. Tentera Yahudi tuan-tuan dan puan, hebat luar saja, dalaman mereka lemah tuan-tuan. Lepas tu dalam kata kebal mungkin penuh pempos nak keluar, mungkin mereka tak berani tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yakinlah tuan-tuan, Ramadan bukan bulan kezaliman sebenarnya. Ramadan bulan untuk nak mentarbiah kehidupan kita tuan-tuan dan puan. Kata ada baki lebih kurang 10 hari ini kita manfaatkan tuan-tuan. Datang tarawih, ajak isteri, ajak anak-anak kita. Dan rasa tarawih yang ada di ujung-ujung Ramadan ini, 10 akhir ini diberikan oleh Allah itqun minan nar, dibelenggu dari azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kata Nabi, man du'a la yastajibu lah. Doa hamba di bulan ini kata Nabi tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan hamba di bulan Ramadan ini kata Nabi Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali ganda kata Nabi. Bayangkan kalau RM1 kita bagi RM700, Allah bayar balik tuan-tuan
Cuma tak nampak kat dunia ni. Kalau nampak berebut orang tuan-tuan, kalau RM1, RM700 Allah bagi balik. Kalau RM10 tuan berapa? Cuba kira. Kan dia benda di surau berapa? Habis Ramadan tuan-tuan, jual kancil pakai Lamborghini tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Sana RM1, RM700 berebut tuan-tuan. Kau tak nak sebut. Dua benda nak sebut tuan. Kalau Allah buka hijab mata kita, nampaklah gambaran seksa bagi orang yang meninggalkan salat tanpa sebab. Yang kedua, Allah buka hijab mata, nampak gambaran bagi orang yang mendedahkan aurat, orang yang berpakaian ketat dan sebagainya. Cukuplah dua itu tuan-tuan. Nescaya yang pertama tadi tuan-tuan, masjid 16 tingkat pun tak muat saya. Tak muat tuan-tuan. Yang kedua, kalau Allah tunjukkan azab bagi hamba yang mendedahkan aurat, tidak ada hamba-hamba Allah yang ingin melakukan kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan dan puan. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini Nabi sebut Ramadan bulan ibadah. Maka kesempatan perlu kita ada, kita isikanlah sebaik-baik yang mungkin. Bangunlah bertahajud pada Allah 2 rakaat, bukannya banyak pun. Kalau lebih rajin, buatlah solat taubat, solat tasbih, itu mungkin panjang sikit. Orang kita ni kalau dengar tasbih Ustaz, Allah, dia mula terkejut buruk sikit tu. Pasal apa panjang sangat tuan-tuan. Kan kalau ustaznya, imamnya laju benar tasbih dan tuan-tuan pula tak terkejar kan. Kan dia bawa slow pula tuan-tuan kata apa? Slow motor dia kata. Dah laju, biasa dah tuan-tuan, manusia ni komplain dia kejut tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan, kita buat tarawih ni 8 rakaat, 3 witir. 8 hari. 8 hari. Untung tuan-tuan diputuskan 8 tuan-tuan. Itu pun ramai tak nak buat juga tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang masalahnya kadang-kadang ni buat 8 3 witir balik apa pasal? Nak sambung ke rumah kononnya tak ada sambung tu. Sambung apa? Sambung mengetel tu. Ada orang kata saya tak buat witir sebab balik nak buat tahajud dia kata. Apakah menjadi kesalahan kalau kita buat witir lepas 8 nanti balik tak boleh buat tahajud? Oh tak boleh kata. Pasal apa tak boleh? Ini masalahnya bila kita faham logik akal. Sebab dia fahamkan witir itu penutup. Bila tutup tak boleh buka. Apa kunci rumah tu? Tak boleh buka-buka lagi dah. Jadi kalau kita buat witir sekarang nanti lepas 8, balik nak buat tahajud kononnya, contohnya nak buat tahajud tuan-tuan, nak buat solat taubat pukul 2, 3, 4 pagi, fatal fi muskilah, tak ada masalah, silakan. Bahkan lepas nak buat witir dibuatlah, tak ada masalah. Makin banyak kita, makin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita nak berkira? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar, kata Allah. Jika kamu nak menghitung nikmat aku berikan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. Kamu tak akan dapat menghitung nikmatku, kata Allah. Kalau RM1.000 kita bagi pada surau ini pun belum tentu boleh membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya hamba-Ku zalim lagi engkar padaku setelah aku berikan nikmat pada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang mempunyai rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita berkira, kalau rumah nak buat 8 ke 20 ni, bang 8-20 bang, 8 sudahlah, sunnah Nabi 8 dia kata. Awak kenapa? Saya ingat nak buat 20 lah bang. Awak buat 20, saya buat 8 tu. La ilaha illallah. Bayangkan, kadang-kadang tuan-tuan dia test pula, surau ni panjang betul lah imam dia kata. Yasin pula sudah bila habis dia kata. Dia pukul 11 malam baru habis dia kata. Dia tahu waktu 11 kan. Walaupun dia tak hafal surah Yasin, dia hafal Ayasin je kan tuan. Tapi dia tahu lambat habis dia kata. Ini macam besok aku pergi Masjid Sultan Sulaiman lah. Dia kata. Wal awwal wal akhir. Berkira kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita pernah pergi Yaman tuan-tuan, anda tak pernah tinggal Yaman, tapi anda pernah pergi 3 bulan sana tuan-tuan. Dalam Rajab, Sya'ban, Ramadan, akhir Ramadan, Yaman kita. Sebahagian masjid di sana dah hebat tak hebat. Yang banyak habib-habib di sana. Bukan habib jual emas bukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian masjid di sana mereka melaksanakan tarawih sampai 100 rakaat, 100 rakaat. Mau tak? Boleh malam ni? Lari semua lah, tidak ustaz imam seorang. 8 tu pun lutut dan longgar tuan-tuan, 100 lepeh terus. 8 tu pun dah longgar. Buat 20 tuan-tuan, 20 imam baca pendek je. Alhaakumut takasur, qul huwallah. Oleh kerana imam tu baca tuan-tuan 20 km sejam. Dia tak baca 180 km. Dia rasa lama betul 20 walaupun juzuk amal pendek-pendek tuan-tuan.
bagi alasan tak larat, dia kata panjang sangat imam takut nak balik tu. Duduklah kalau tak larat nak berdiri. Anda pernah sebut kan, silakan duduk. Minta suruh kesediaan kursi kan. Susun ada sap di kursi semua duduk. Pasal apa perlu kursi semua ni pula ni? Malam ni duduk semua. Imam kata tuan-tuan perempuan duduk, saya berdiri. Imam besok kata tuan-tuan saya duduk, tuan-tuan berdiri pula. Itu melampau lah. Silakan duduk, tak ada masalah kalau tak larat. Bahkan namanya pun tarawih, rehat-rehat. Dah banyak ustaz bagi tahu sebelum ni pun. Kalau tak larat nak terus rehat dulu kat belakang, tak apalah. Sampai 20, rehat sampai 4 rakaat. Lepas tu dia habis sampai 16, tak cukup 4. Adakah tak sah tarawih? Sah, cuma tak sempurna. Tak cukup 4 lagi 20. Itu saja. Ini masalah ilmu, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada orang, tuan-tuan, punyalah keras, tuan-tuan. Dia tak nak buat witir, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sanggup duduk dekat depan, tuan-tuan. Dia tunggu sampai zikir, sampai doa dengan imam, tuan. Tanya kenapa tak buat witir? Sebab balik nak buat tahajud, dia kata. Ini masalah ilmu, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang yang buat gini dipitnah pakai jubah, pakai serban. Kalau pakai kemplekan, pakai GST dengan geng sokok tinggi, aku boleh apa? Tapi kadang pakai jubah, serban, nampak macam hebat, nampak sajalah, tuan-tuan. Tapi apa tak reti juga, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada kuliah dekat Masjid Al-Falah, kamu idaman, tuan-tuan. Anda sebut, kebetulan malam pertama tarawih besok puasa, giliran anda, tuan-tuan, kuliah lepas maghrib, tarawih buat 20. Anda sebut tentang witir, tuan-tuan. Anda kedengar suara macik-macik kat belakang tu. Macam siren pula, tuan. 60 harkat. Pasal apa tu? Macam tu. Maknanya boleh lah buat witir lepas tarawih. Tu esok ingat tak boleh. Astagfirullahaladzim. Sebab tu kata Nabi, man amila salihan falinafsi. Barang siapa beramal tak ada ilmu, ikut-ikutan, fala yuqbal. Allah tolak amal dia, kata Nabi SAW. Rugi tak rugi? Tuan-tuan, patut perlunya ada majlis ilmu, perlunya ada tazkirah ini, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, ya, masa tak mengizinkan lah. Dah lama tak jumpa, tuan-tuan, 3 bulan ya. Sibuk, tuan-tuan, dan maklumlah kita ni atas sikit YB ya. Itu sibuk sikit. Jadi alhamdulillah dapat juga kita bertemu hampir 3 bulan tak berkesempatan bertemu dengan tuan-tuan. Anak sangkakan kuliah dapat isyak kan. Tapi Haji Malik pun hantar petang ni pukul 8.20. Itu anak terkejut tu. Dia anak ada iftar tadi kat Perodon, tuan-tuan. Jam pula, tuan-tuan, jam teruk. Dia jam bukan pasal apa, jam pasal nak tarawih kat bazar, tuan-tuan. I think jam jalan teruk, tuan-tuan ya. Alhamdulillah, insyaAllah dan kita sambung lagi di masa akan datang. Mudah-mudahan tak banyak sikit dapat sama-sama kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah masih memberi kekuatan dan kesihatan ke tubuh badan kita untuk kita memanfaatkan ibadah Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah terima setiap inci amal kita, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan tarawih malam ini 8 dan 3 witir. Jangan ke mana-mana, tunggu tuan sampai habis witir. Mulai aku kejar macam tu. Wallahu a'lam. Jadi malam ni insya-Allah imam kita buat pendek-pendek, insya-Allah, tuan-tuan. Dia buat pendek-pendek, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.